Hello, hai. Kembali lagi dalam channel aku Cuba Jimat. Okey. Dekat depan aku ni aku nak terangkan tentang seluar jin yang aku baru beli serta kualiti jahitan, kualiti kain serta keselesaan memakai. Okey. Dekat sini ada 4 seluar jin yang aku 3 baru beli, 1 yang lama lah. 1 yang bawah sekali ni, ini brand Edwin. Yang nombor 2 ni, atas ni jenama Lee, baru. Yang ni pun baru, yang ni pun baru. Yang ni jenama Lee, yang ketiga ni pun baru. Lee yang ni lama. Okey. Banyak perbezaan ketara di antara Edwin dan Lee. Okey. Dekat sini aku nak cuba terang lah apa perbezaan dia. Dan dari segi harga pula, seluar Lee ni memang keras. Tapi keras dia pun perbezaannya hanya beza dalam 30 ke 40 ringgit sahaja. Untuk pengetahuan korang semua, seluar Lee ni dekat Malaysia kilang dia dah tutup. Dan dia hanya jual online lah dekat market Singapore, dekat US. Dan harga sana lagi keras sebab mungkin sana design-design baru dan pattern yang cantik lah. Okey, aku nak terangkan tentang Edwin dulu. Seluar Edwin ni aku baru beli 2 bulan yang lepas. Yang ini aku beli lingkungan harga RM140 lah. Aku beli dekat kedai, bukan online. Kenapa aku beli dekat kedai? Sebab aku nak test sama ada seluar ni boleh tak aku pakai, selesa tak pakai, muat tak. Sebab dari segi pemilihan seluar ni, kita kena pergi ke kedai lah untuk kita test. Takut tersalah beli nanti tak boleh nak tukar kan kalau kita beli online. Kalau pergi beli kat kedai kita boleh test lah. Okey. Untuk Edwin ni, kain dia keras, tebal dan keras lah. Aku pernah pakai 8 tahun lepas. Memang tahan lama, tapi keras lah. Kalau untuk orang buat kerja mencangkung ataupun kerja-kerja duduk, banyak duduk duduk sampai ke lantai, kurang sesuai lah sebab dia ketat sikit. Walaupun kita ambil longgar, tapi dia keras kan, sebab dia keras, dia agak ketat sikit. Okey. Itu Edwin, sedikit aku terangkan. Nanti aku akan terangkan lagi apa perbezaan Edwin dan Lee. Okey, yang Lee atas ni, yang nombor 1, 2, 3, 4, yang nombor 4 ni. Yang nombor 4 ni aku dah pakai 3 tahun. Okey, bagi aku perbezaan Edwin yang dulu dengan Lee yang dulu, aku rasa kualiti Lee lagi baik lah. Dan harga, sebab harga dia pun agak mahal. Aku beli ni tak silap aku dalam 180 dulu, 4 tahun lepas. So yang 2 ni aku beli online. Dan yang 2 ni, kenapa aku beli 2 ni dan ni? Okey, yang ni aku dah terangkan tadi sebab aku nak test kat kedai. Sebab aku cari dekat kedai harga dia keras. Masa aku nak beli ni harga dia keras. Korang pun boleh tengok harga dia kat mana, 200 lebih. Yang ni kita jangan ikut Yang ini sebab model ni model lama, so dia makin tahun makin turun lah. Mungkin yang ni dah lama. So harga kalau kita ikut harga retail price dia 287. Kalau kedai jual 139. Okey, ini harga kedai, belum harga online lagi. Ini regular fit. Yang ini pula Ramon skinny, dia ketat. Yang ini regular fit ni dia besar, lagi besar daripada ni lah, dia besar daripada straight cut, dia besar sikit. Okey. So kalau regular fit ni memang orang selalu tak ambil lah, tapi aku ambil. Kenapa? Okey. Yang ini yang aku cakap tadi, yang lama ni aku beli 3 ni sebab yang ni dah koyak. Tengok dah koyak. Dah koyak dah. Okey, sepanjang aku pakai seluar Lee ni, aku berasa
teruja lah, seronok. Aku bukan peminat seluar jeans sebenarnya, tetapi bila aku kerap kali pakai, aku jadi minat sebab dia ni tak macam yang aku beli dekat kedai-kedai pasar malam apa semua tu. Aku beli kat butik. Okey. Perbezaan dia cukup ketara lah dengan korang beli kat tepi jalan tu. Cukup ketara. Walaupun dekat bazar-bazar ataupun dekat tepi-tepi jalan yang diorang jual, dia buka kedai tu, nampak cantik, nampak kain dia lembut ataupun kasar sikit. Memang kita nampak dia memang selesa. Tapi bila kita dah pakai lama, yang jenis yang murah ni, dia memang akan, kita tak selesa lah, tak selesa. Okay, first aku nak bagi tahu kau tak selesa dari segi kain dia yang kat tepi jalan tu, kain dia panas, kain dia keras. Lepas tu dia bila dia kecut memang kecut sampai ketat lah. Okay, yang ni ke tepi lah, aku nak tunjuk lah. Yang ini aku rasa model ni sama, dia punya type sama, cuma yang ini dia elastik lah. Elastik. Yang ni dia kurang elastik. Dia elastik tapi dia kurang lah. Yang ni dari segi ketebalan sama. Okay, ni aku ke tepi kan. Aku cerita yang baru ni tiga baru ni. Okay, yang ni dia agak nipis, dan ni dia tebal sedikit, yang ni tebal. Tak tebal sangat pun, hampir-hampir sama dengan ni. Okay, kenapa aku memilih Lee? Sebelum ni aku pakai Levi's, dan selepas tu aku pakai Edwin, dan terakhir aku pakai Lee, dan last ni pun aku beli Lee lagi. Okay, memang seluar ni orang panggil limited edition lah. Dah discontinue. Kilang pun dah tak ada kat Malaysia, kena order online dan lagi mahal. Online overseas. So kedua-dua seluar ni aku baru je beli. Yang ini dah sebulan lebih ke 2 bulan macam tu. Ini aku baru beli, baru je dapat ni. So bagi aku rugilah siapa yang tak beli sebab sekarang ni kalau kat platform Shopee banyak seller, Shopee, Lazada, banyak seller yang dah buang harga. Daripada harga dia 100 lebih, yang ini aku beli tengok 139. Okey, kalau dekat tagging dia tulis 280 lah. Kalau kat sini kat kedai jual 139 kalau pergi kedai. Kalau aku beli kat online ni, aku beli RM99 saja. Okey. Jangan korang judge aku dulu sebab korang cakap orang mampu boleh beli tunggu Okey. Yang ni pula aku beli, kalau tengok sini harga 200 lebih, 215. Ni 209, ni 215. Kan nampak macam pelik antara beza ni kan. Okey, yang ini aku beli online lebih kurang dalam 80 lebih. Kenapa aku memilih jenama Lee dan berjenama Edwin? Sebab ketahanan dia. Aku buat banyak survey daripada kawan-kawan yang beli dekat luar. Ketahanan yang kita beli dekat luar selain daripada butik bukan butik sebenarnya, kita beli dekat yang bukan original lah, ketahanan dia tak lama, sekejap sahaja. Dari segi kain dia akan reput cepat. Lepas tu daripada warna dia cepat luntur dia luar biasa, luntur habis. Tetapi dengan yang original ni, dia luntur dia cantik, makin luntur makin cantik. Okey, apa perbezaan Lee dan Edwin? Ini murah sikit, yang ni mahal lah, agak mahal sikit. Okey, tetapi sekarang aku dapat beli dua seluar Lee dengan harga satu seluar Edwin. Faham tak? Yang ini 100 lebih, 100 yang aku cakap 100 lebih dari 140 lebih macam tu lah. Yang ni 90, yang ni 80. Tambah sikit dapat 2. Yang ini kau nak beli satu lagi, dia akan jadi 2 double lah. Tengok model apa yang kita nak. Okay, aku nak share experience aku setelah aku memakai seluar Edwin ni. Okay, Edwin ni dia memang agak kasar sikit. Seluar Edwin ni memang agak kasar. Tetapi aku begitu terkilan bila aku beli rasa menyesal pun ada juga. Tapi tak apa, dia menjadi pengalaman dekat aku dan aku share dekat korang. Tengok ni Edwin. Nampak Edwin. Okey. Yang ini model aku tak pasti sebab aku dah buang dia punya tag. Ni adalah model dekat sini Tak silap aku 5 something lah model dia. Tapi korang boleh refer lah kat sini ada. So
Kain yang digunakan 89% cotton, 9% polyester, 2% spandex. So dia bukan 100% cotton bukan 100% cotton. Jadi pengalaman aku bila memakai seluar ni, first aku rasa perbezaan lah dengan Lee. Seluar ni bila aku pakai dia agak panas tau. Sungguh pun dia punya cotton 89%, masih lagi cotton tau. Cotton ni kain sejuk, tapi ada kekurangan hampir 20%. 89 cotton, yang lain tu 9%, yang ni 2%. Ada kekurangan lebih kurang dalam 11%. Okay, so aku pakai Edwin ni, kain dia panas. Dan yang aku dah try dah dengan Lee. Lee ni kain dia sejuk. Memang sejuk. Memang kalau pakai ni memang rasa selesa lah. Memang rasa macam bangsawan lah. Memang rasa macam Levi's yang original dekat butik tu. Tapi Levi's yang original dekat butik tu pun ada kekurangan dia juga. Dia masing-masing punya ni lah, masing-masing punya pandangan lah. Tapi pandangan aku ni antara Edwin dan Lee memang agak ketara. Korang tengok aku bezakan ini aku baru pakai, Edwin ni aku baru pakai lebih kurang dalam sebulan lebih, macam tu lah, hampir 2 bulan. Korang tengok dia punya kain poket dia, korang tengok. Kalau korang tengok dah berbulu dah berbulu. Nampak? Ini dah. Manakala pula aku ambil yang aku dah pakai hampir 2 tahun, yang Lee tadi. Kau tengok masih cantik lagi. Ada bulu, tapi 3 tahun bulu dia tak macam ni. Ini dah macam kau pakai 6 bulan. Kau tengok perbezaan dia dengan Lee. Lee ni sejuk kain dia, yang ini panas. Aku tak pasti tak sure, sebab dekat baru ni pun dia tak ada bagi tahu berapa persen cotton, berapa persen spandex, apa semua tak ada. Dia tulis macam tu, bagi kod sahaja. Dekat sini pun tak ada. Tak ada. So korang tengok korang tengok. Aku akan buka, korang tengok. Aku akan buka daripada kaki, cawat sampai ke zip. Okay. Sorry ambil masa sikit. Yang tadi pandangan luar. Pandangan luar dia nampak cantik lah. Ni kita tengok pandangan dalam pula. Korang tengok. Korang tengok ni Korang tengok Edwin. Korang tengok Edwin. So aku akan buka Lee punya pula. Korang akan nampak perbezaan dia yang ketara. Ketara sangat. Bukan ketara sikit-sikit. Okey. Korang tengok sendiri. Korang nilai sendiri. Aku tak nak nilai. Korang nilai. Okey. Yang ni pun sama, yang ni, yang model ni, ni model ni. Korang tengok sendiri. Tengok dengan mata kepala korang. Firstly aku nak tunjuk dari segi jahitan. Dari segi finishing. Kau tengok ni. Ada benang yang terlebih macam ni, tak dipotong. Tengok jahitan dia, tak kemas. Tengok jahitan tak kemas. Jenama dah baik dah, memang terkenal di dunia. Tetapi kau tengok jahitan dia. Memang perbezaan harga dia agak banyak juga dengan Lee. Tetapi nanti aku akan nak bagi tahu kenapa aku suruh korang beli Lee yang dekat Shopee dengan Lazada ni. Okey, korang tengok dulu. Dari segi tepi sini. Yang ni pula kau tengok. Yang ni kau tengok. Okey, yang tadi aku dah tunjuk cawat tepi. Yang ni belakang. Ini Edwin belakang.
Yang ini pula Lee belakang, bahagian belakang dia. Okey, yang satu lagi Lee bahagian belakang. Okey, memang kalau first time korang tengok, kau akan nampak Lee ni cantik lah kan, sebab mungkin disebabkan colour pada benang dia. Okey, tapi aku bukan nak tunjuk colour tu, aku nak tunjuk finishing dia. Finishing dia jahit. Kau tengok jahitan dia ni. Jahitan dia ni. Jahitan dia ni. Tengok. Boleh nampak perbezaan. Tengok sekali lagi. Sini Edwin. Ni Lee. Yang ni pun Lee. Okey. Itu aku dah tunjuk. Lagi satu aku nak tunjuk. Jahitan di tepi. Di tepi kaki. Di bahagian tepi berbulu-bulu macam ni. Tengok. Nampak? Berbulu-bulu, nampak? Ini di bahagian tepi lah. Tepi pada bahagian kaki. Yang ni tepi pada bahagian dalam kaki. Korang tengok. Okey. So yang ni Edwin dah sudah. Tunjuk Lee pula. Aku tunjuk satu je lah Lee. Tengok. Tengok cara jahitan dia. Aku cuba ambil yang lama punya. Korang pun boleh tengok yang lama punya. Tak adil lah kan cakap yang ni baru lagi kan. Aku ambil yang lama, yang 3 tahun lepas aku pakai. Kau tengok. Tebal. Benang banyak. Jahitan kemas. Sama juga sebab dia dah berbulu, sebab dah lama pakai. Tapi jahitan dia masih lagi kemas. Masih lagi kemas berbanding kau tengok dengan Edwin. Nampak? Kasar kan? Kasar kan? Okey. So kesimpulan dia lah dengan video pendek yang aku buat ni, antara Edwin, antara Lee, better aku pilih, korang pilih Lee lah. Korang cari saiz yang korang sesuai dengan cutting yang korang nak. Jangan tersalah pilih cutting. Okay. Yang tadi aku cakap yang ni besar kan. Yang besar ni aku akan kecilkan. Kecil lebih kurang RM30 je. Aku beli pun RM90. So aku kena tambah lebih kurang dalam total semua jadi RM120. Aku dapat jenis yang high quality punya seluar. Okay. Kenapa? Okay, nanti korang cakap je lah Edwin ni murah, yang Lee ni mahal. Okay, aku nak bagi tahu sebenarnya satu benda kilang Lee dekat Malaysia ni dah tutup. Sekarang peniaga-peniaga online dia cuba nak clearkan stok yang ada sebab model lama dan benda pun dah tak banyak. Korang pergi dekat platform Lazada, dekat Shopee, korang cari Lee. Korang tanya dia orang cutting apa yang korang nak, ataupun korang pergi kedai seluar jean, kau tengok dekat Shopee yang Lee tu type apa. Okey, lepas tu kau pergi dekat kedai yang menjual tu, tengok ada tak cutting tu. Kalau tak ada cutting tu, engkau boleh cari sama ada cutting apa, regular fit, bowl cut, lepas tu slim fit, skinny, apa yang kau nak. Yang ada dekat dalam Shopee tu ada, tapi model berbeza. Kau boleh test kat sana. So korang boleh decide saiz apa yang sesuai untuk korang. Kalau ada pun seluar Lee ni dekat kedai, harga dia memang macam tadi aku cakap, 150 ke atas lah, 180 ke atas ke 200 lebih. Kalau kau beli online, kau akan dapat RM90. Yang ni kau akan dapat RM80. Separuh harga dah. Peniaga online dia dah buang harga separuh. Daripada kau beli yang ini, harga dia tetap sama dalam 140, baik kau orang pilih yang ini. Memang very very quality. Kita nampak daripada jauh pun kain dia cukup cantik. Aku bukan nak puji seluar Lee ni, sebab seluar Lee ni memang kita tahu dia memang mahal. Dia memang mahal, orang tak mampu nak beli. Orang hanya mampu beli Edwin, GA Blue, Mustang, Lois, ataupun beli yang dekat kedai
dekat kedai mana kan, yang 100 dapat 2 100 dapat 2 seluar jean. Okey. Tapi aku kalau untuk korang nak nampak cantik, lepas tu tambah duit lebih sikit-sikit je, tak banyak pun, better korang belilah Lee ni. Aku bukan nak promote apa, sebab aku dah pakai. Bila korang dah pakai, korang boleh komen dekat video aku nanti macam mana keselesaan dia, macam mana kau punya experience lah, senang cerita kan. Berbanding korang beli Levi's dalam harga 200 ke 300 ringgit, yang dapat jenis kain macam ni, tahu. Sebab aku dah aku ingat 4 hari lepas aku dah pergi survey ke butik Levi's. Memang harga dia cukup keras, dalam 2 ke 300 lebih. Yang ini kau dapat RM90, yang ni dapat RM80. Bagi aku berbaloi, boleh jimat duit poket korang. Tapi peniaga online sekarang ni, dia nak clearkan stok, saiz tu mungkin berbeza-beza. Aku dah buat survey, kebanyakan saiz yang ada starting daripada 28 sampai 31 inci saiz pinggang. Okey. 34, 36 36 masih ada lagi tapi kurang. Tapi 34 yang aku punya ni saiz 34, yang ini 36 lah. Yang 34 aku ambil memang masih muat lagi. Yang ni 36 sebab aku beli besar Aku salah beli lah sebenarnya, tapi boleh pakai lah, pakai tali pinggang Okey. Yang ada sekarang ni dia dekat online tu, macam aku cakap tadi, 34 aku tengok dah habis lah. Memang tak ada stok. Ini pun aku dah borong 2 ni. Korang boleh cari lah kalau saiz pinggang korang gemuk 34. 36 masih ada lagi tapi pun kurang. Tetapi 36 ke atas masih ada lagi. Okey. Lepas tu 29 sampai 33 macam tu masih ada lagi. Okey. Bila nak beli, pastikan type apa yang kau nak. Aku cadangkan kalau kau minat jenis macam ni, kau orang boleh ambil regular fit, tapi kau kena, kalau nak kecil kan, kau kena hantar kedai. Okey, yang sebenarnya kita nak kualiti kain tu, sebenarnya kualiti kain dengan keselesaan memakai, kita kena keluar duit sikit dalam RM30, kita pergi alter macam tu. Kita pergi kecilkan, bawah RM30 je untuk kecilkan seluar ni. Okey, jadi kita dapat kain yang orang cakap selesa, lepas tu kualiti tinggi kita akan dapat. Jadi tujuan aku tadi tu macam aku cakap tadi tu lah, untuk sampaikan ke korang, daripada korang beli dekat luar. Bukan aku aku nak suruh kau, macam aku nak cakap kena pergi beli, tak ada, mengikut duit poket korang lah. Apa salahnya ada satu yang mahal, yang lain-lain tu untuk buat kerja, yang ini pakai pergi kenduri, pakai pergi event kan. So dia nampak elegan, dia nampak premium, dia nampak kau ni macam bangsawan, tapi dengan harga marhen. Berbanding korang beli dekat luar sana tu dengan kain panas, dengan dia luntur. Memang ada setengah orang dia akan suka luntur, tapi luntur dia tak cantik lah kan. Ini kalau luntur dia makin cantik, makin cantik. Okey. Terpulang dekat korang, aku cuma boleh bagi tahu experience aku sikit je, tak banyak. Korang boleh beli sendirilah. Okey, kebanyakan yang jual sekarang ni, yang jenama-jenama yang macam Lee ni dekat platform online ni, hanya seluar lelaki lah. Lelaki. Wanita tu aku tak cari lagi. Aku ada nampak, tapi tak banyak lah. Kebanyakan lelaki. Okey. Memang cantik, memang puas hati. Ini pengalaman aku, sebab aku bukan pemakai jin sejati, tetapi bila aku dah cuba seluar ni, aku akan carilah. Sebab tu aku borong untuk pakai setahun ni sampai tahun depan kan. Jadi inilah sedikit perkongsian aku. Aku harap apa yang aku kongsikan ni dapat jimat duit poket korang, dan korang akan rasa bermanfaat apa yang aku share dekat korang, sebelum orang lain borong ataupun orang lain beli seluar-seluar yang aku cakap tadi, seluar Lee ni dekat online. Siapa yang awal melihat video aku ni, cubalah beli. Cubalah beli. Sekiranya korang ada tip apa yang tak faham, apa yang contoh macam mana kita nak tahu sesuai dengan ke, korang boleh direct
letak ni lah, letak korang boleh ni lah mesej aku dekat dalam ni lah, dekat dalam YouTube ni lah. Nanti aku akan jawab lah. Tapi terus terang aku cakap, aku bukan pemakai jin yang sejati lah. Tapi yang mana aku tahu, yang mana orang lain tak tahu, yang aku ada pengalaman sikit, aku share. Sebab ada orang tu dia ada pengalaman tapi dia tak berkesempatan nak share. Macam aku ni, aku ada kesempatan nak share, aku share dengan korang. Okay, terima kasih. Harap video aku ni bermanfaat untuk korang semua dan membantu korang menjimatkan duit poket di saat kita nak pulih daripada pandemik ini. Okay, bye-bye.